Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya. Bagi yang belum subscribe, sila klik butang subscribe. Okey, di hadapan kita adalah Cheetah. Okey, kaunter yang buat kenaikan yang sangat mendadak lah hari ni. Tengok kaunter yang sideway macam ni. Contoh kaunter sideway. Dia sideway, dia macam tak gerak. Main. Perhatikan, once dia ada break up, get ready lah. Boleh join lah kalau ada volley masuk macam ni. Ini contoh jerung masuk dia masuk banyak-banyak lot macam ni. Masuk banyak-banyak lot. Tengok. Masuk continuous. Continuous buy ni maksudnya daripada pihak yang sama lah. Operator yang sama lah. Operator ke, kita tak tahulah. Jerung ke apa ke, individu yang banyak duit lah. Dia beli banyak-banyak ni. 60 kali beli. 50 kali dia saja yang sauk. Itu jerung-jerung. So bolehlah kita macam join. Contoh macam ni masa dia break up ni. Keadaan dia macam ni. Volume yang naik canak macam ni, buy rate naik, buy rate contoh masa dia turun tu mungkin buy rate dalam 40 ke 30, tak tahulah kan. Lepas tu once buy rate dia tiba-tiba dah naik atas 55%, lepas tu dengan volume yang canak-canak macam ni, bolehlah kita join. Sebab itu tahu dia dah break up kat situ. Volume spike, pam. Kalau dia sideways, dia spike, tumpang lah. Tengoklah ni dia result dia. Dia masuk dalam counter BTST untuk GBS. Dalam saham tak masuk dia. Tapi dalam GBS ada dia. Last call. Dia macam ni. Kalau nak beli counter BTST tu, selalunya memang counter yang sekejap saya tunjuk yang 1 hour lah. Keadaan 1 hour dia tu. Kita nampak ada solid. Satu dia di atas MA20 lah middle BB. Lepas tu dia solid di solid engulfing ke, Morobozu ke. So esoknya dia akan naik berapa bit lah, 2 bit 3 bit tu boleh tumpang. Sebab orang BTST dia tak expect banyak. Dia selalu naik 2 bit 3 bit je. So modal dia kena besar sikit lah. Kena besar sikit yang boleh lari 2-3 bit. Sama dengan Boso. Saham pagi-pagi saya ada share Boso tu. Boso tu buy open, sell open. Yang mana boleh rempit pagi tu lah. Dalam 5 minit pertama. Macam tu. Rempit. Dia naik 2-3 bit. Selalunya memang masuk keluar macam tu je lah. Okay. Kalau BTST pun orang tak expect banyak. Kecuali kita tengok overall picture. Yang ni orang nak tanya saya ni. Kenapa tengok daily, weekly? Daily tu kita nak swing. Swing mestilah tengok daily. Daily tu dah jadi wajib tengok. Time frame kecil-kecil. 30 minit, 5 minit apa semua. 15 minit ni semua untuk intraday. Intraday lah. Tak kisahlah scalping ke si money take money ke. Okay, nampak duit tu tipis saja, tak kisah. Time frame dia kena kecil sebab kita nak masuk lebih cepat. Kita nak masuk kejap je. Contoh macam ni. Sini tertengah dia sideway. So pump dia naik atas ni, kita pun tumpang naik. 2-3 bit kita keluar. Contohlah itu yang kita nampak obvious. Kadang 15 minit tak nampak, mungkin kita kena besar sikit. Ni jelas. Katalah macam ni tak guna Indian. Okey, jelas kelihatan yang dekat sini nampak ada breakout. Ada nampak pergerakan yang clear. So, 30 minit. Kalau tak nampak ke 30 minit, kena terpaksalah besarkan time frame. Sebab tu kenapa time frame ni yang kejap yang counter ni pakai 5 minit pun boleh. Counter ni pakai 15 minit. Ikut pada counter. Kadang nampak structure. Structure tu dia punya higher low, higher high. Ini kan. Low. Dia buat high. Higher low. Dia buat higher high, higher low, higher high. Kita nampak dekat 1 hour clear direction dia. Ini panggil market structure. Market structure yang pergerakan dia sama ada dia uptrend ke, sideways ke, downtrend ke. Kalau uptrend, dia punya dia punya structure dia adalah dia buat high, dia turun buat low, tapi low dia tak turun low melebihi low yang sebelum. Dia buat high, new high, okay, dia break up yang high yang sebelum. Dan dia turun buat low. Low dia tak turun. Low daripada bawah yang sebelum ni. Itu panggil market structure yang uptrend. High high, high low. Yang kita nampak. Kalau tak nampak, terpaksalah tukar time frame. Kalau dekat 5 minit dah nampak. Ini nampak ke? Menyusahkan hidup. Agak menyusahkan hidup. Boleh kalau kita guna line. Line chart dia nampak lagi lah. Kan macam ni tak nampak. Terpaksalah guna line chart. Line chart nampak sikit. Tapi kalau dah macam menyusahkan hidup sangat. Line chart ni lebih kepada drawing lah. Saya suka drawing pakai line chart. Kalau tak, pakailah time frame besar sikit bagi nampak. 15 minit nampak. 15 minit agak nampak lah. Ni naik turun, naik turun, naik turun. Sebab tu time frame tu tengok yang mana nampak clear structure.
Sebab kita nak beli dekat high low ni. Ataupun bila ni kita dia buat high low, lepas tu bila breakout yang sebelum ni dia turun, dia validate candle yang sebelum tu. Macam mana nak tunjuk? Ni dia turun, lepas tu dia test sini turun balik. Dia punya equal high, equal low. Dia punya sideways ada equal high, equal low, equal high, equal low. Equal high sama naik tinggi dia, sama naik sama rendah turunnya. Equal tu sama. High turun low sama. High sama dengan atas tu. Itu equal high, equal low, sideways lah. Bila dia breakoutnya equal high dia, pump kat sini. Situ kita boleh cari entry lah. Dan seterusnya naik. Okay, yang breakout ni tengoklah dia gap down. Lepas tu dia turun melebihi low yang sebelum. Kena cut loss lah. Kalau kat sini siapa yang dah beli puncak terpaksa cut loss lah. Macam ni, dia naik canak macam ni. Dia tak nampak 15 minit. Sebab tu kadang terpaksa naik time frame besar sikit. Ini apa benda apa tak nampak. Kalau tak kena double click double click kat situ baru nampak. Zoom sikit. Oh. Dia dah cross up di sini. Okey, dia sebenarnya buat divergent. Oscillator tu makin menaik lah. Makin naik. So kita tahu harga akan naik lah. Kalau harga turun, oscillator naik, maksudnya divergent, bullish divergent dia nak naik. Yang ni RSI agak tinggi, merah Bila RSI tinggi dia jadi merah, DMI macam nak positif lah, dia akan warna hijau kat sini. Kalau di DMI dia tu DI negatif, dia akan color kuning, bagi warning lah, hati-hati. Boy, kuatnya lori. Saya duduk tepi jalan sebising. Okay, so ni ada peluang nak naik lagi sebab dia say hijau lah. Tapi Cheetah ni dia ada nak buat bonus issue dengan Warren tu. Kadang elok, kadang tak tahulah dia nak buat adjustment apa. Takut dia adjust harga. 1 hour cantik je kalau tengok escalator, tak ada masalah. Cuma RSI okey ya, agak tinggi. Tapi dia nak ke atas. Dia punya structure dia nampak gaya nak ke atas. Budak ni turun, maksudnya dia ni tak strong lagi lah. Untuk swing tak boleh. Sebab tak cross up lagi. Dia turun. Memang dia makin pudar. Merah dia makin pudar. Tapi dia tak cross up lagi. Tak berkeyakinan lagi. Kalau kita tengok time frame 4 hours, dah nampak. Mungkin dah boleh kat sini boleh cross. Kalau dah guna reference time frame 4 hours, so next reference also 4 hours jugalah. 4 hours maksudnya satu candle 4 jam. So kita kena refer candle 4 jam sebab kita masuk based on candle 4 jam untuk swing. Sebab kalau tengok daily tak cross lagi. Nak masuk cepat masuk 4 hours kan? Boleh lah. Tapi selalu memang orang akan confirm dengan one day lah. Tengok betul ke boleh naik. Yang ni tak siap lagi. Kolam pun tak siap lagi. Tapi volume tinggi. So dia bagi bullish engulfing. Kata kalau bullish engulfing boleh masuk selagi mana ni. Cut loss dia kat mana? Kalau cut loss dia bullish engulfing ke Morobozu ni, cut loss dia kat sini. Dekat harga open Morobozu tu. Morobozu engulfing tak kisah. Tapi sebab dia toncek. Dia sebenarnya macam solid Morobozu tapi ada kepala lah pula. Cut loss 175. Itu je cerita dia. So kat sini mungkin dia akan mari test banyak kali lah. Dindong kat 205 ni turun ke bawah, naik turun, pam. Ataupun dia terus shoot. Untuk dia shoot lah. Maksudnya sepatutnya bila dia dah jatuh ke bawah, dia start reversal, dia tak akan touch balik dah 175 ni. Dia akan terus swing naik ke atas lah. Kalau dia terikhlas. Kalau dia buat main, patah balik bocor kat 175, selamat sampai ke salam. Dah nak meninggal lah tu namanya. Nak mati turun bawah dah. Okay. Yang ni kalau dia breakout, dia ada satu macam saucer kita nampak kan. Semangkuk ke, ada orang tepot. Tak kisahlah pot ke apa ke, bentuk yang macam ni lah. Bentuk macam ni dia punya tu sama kan. Kenaikan dia adalah sama macam dia turun. So kita boleh expect dia naik canak-canak lah. Kalau dia buat macam Micron Warren hari ni, anak Warren tu naik sampai 60%, seronok lah. Memang raya sakan Kalau esok dia nak buat macam tu, semua gembira kan. Tapi takut sebaliknya, kisah di sebaliknya dia bocor kat 175. Okay. Siapa kat dalam, selagi tak bocor, you can ride. Sebab kebarangkalian dia dindong dulu sideways kat sini dan dia shoot. Maksudnya katalah hari ni
hari ni esok hari apa? Hari Khamis dindong, hari Jumaat baru shoot ke? Atau lepas raya, tak pasti. Kadang dia sideway dulu terus ni, dia naik. Kadang dia terus pacak je tengok perangai dia. Kalau dia buat dindong tu, adakah dia terus naik? Kita tengok dia ada buat bentuk yang sama tak? Anggaplah ini adalah sausa Anggap sahaja. Dia strike tu, adakah dia strike? Dia bagi hint dulu dia nak strike. Okay, yang ni dia ada naik. Lepas dia naik pacak macam apa lagi. Oh, tapi maksudnya counter ni counter yang bahaya tau. Sebab counter jerung ni, counter operator ni, dia suka hati dia nak perangai macam mana. Dia boleh mainkan dengan hati kita ni. Lambung-lambung. Kalau untung, kalau dia betul naik ni sedap. Volume tinggi. Kalau boleh dia memang sepatutnya dia dah boleh buat swing lah counter ni. Volume yang tinggi ni, maksudnya dia kalau nak dindang pun dindang takkan sampai 175 balik. Tapi kalau dia mari 175, jangan dah. Dah kena cut loss lah. Dah kena lari dah. Kalau tak dia memang boleh pergi jauh. Pergi jauh tu sejauh mana dia turun. Ni tu agak lah kat sini kan. Agak. Okay, kelun. $315. Okay, so kita expect dia boleh pergi 315 at least. Lain-lain tu ni lah dia punya resistance, nampak tak dia ada rejection kat situ. Dia naik sini touch dia bang jatuh. So situ ada resistance, so perangai dia akan cari resistance. Net resistance pula mana? Kat atas yang ni ada gak satu support tu boleh lah. So sini ada rejection. Tanda je. Benda je ni bukannya nak kata tepat tak tepat sangat. Kalau nak sangat tu pakailah. Indi dah ada auto lah. Gancat. Gancat dia kat bawah ni lah kat bawah ni 23 sen lah. Apa benda target tu tak kisahlah. Itu target short term. Kalau nak long term terpaksa lah draw. Okay, ataupun you can type here. Dekat cakap.net gun square aja contoh. Tadi dia 205. Dan you calculate. Okay. Okay, contoh. So, harga support adalah 19 sen. Harga semasa resistance yang terdekat adalah 21 sen. Kalau tak lepas dia turun balik. Alright. Target dia 24 sen. Okay. Dia ni suruh entry bila betul-betul strong dekat atas 225. Tapi orang ni dah masuk lah tadi. Tengoklah jerung banyak. Orang semua dah masuk dah lah. Ingat orang Malaysia ni penyabar nak tunggu breakout atas tu. Tak adanya. Dia pun join je masuk tadi. Mungkin ada yang rezeki masuk awal 185 kan. 19 sen ke. Sebab tadi 205 dah untung banyak lah tu. Sebab dia murah. Orang masuk sikit pun dah untung banyak. Okay. Kalau orang masuk banyak lagi lah untung kan. Yang ni. Sekarang katalah dekat 205 ni. Okay. Area sini lah. So ni net resistance dia yang biru tu. Net resistance dia yang merah. Okay, net resistance dia yang biru balik. 25 sen. Itu kita boleh target kita nak TP mana. Takkan 21 sen sikit sangat. Nak TP kat 23. Okay, kita nak target swing sampai 25. Kita nak target swing sampai 28 sen. Kita nak target swing sampai 31 sen. Kita nak target swing sampai 34 sen. 37 sen. Macam tu pergerakan yang ni 40 sen. Faham tak? Pergerakan dia adalah resistennya adalah merah dengan biru ni lah yang kuat. Very strong dengan strong. Okay. Yang kuning-kuning ni resisten ke tapi tak kuat mana. Okay, so benda-benda lah ni lagi tu boleh target sebagai swing. Kalau tak erti nak tanda, tengok balik kat gun tu. Sebab sini ada auto gun. Tapi auto gun dia memang auto intraday lah. Intraday selalu target tak kalau nak tinggi sangat target kita. Contoh macam ni je lah. Target resistance kita. Okay. Masuk kat 19 sen nak TP dekat 21 sen. Masuk 21 sen nak TP 23 sen. Itu je lah intraday. Intraday tak ada target nak tinggi-tinggi mana. Kecuali kita swing. Bila swing. Satu adalah drawing. Kalau tak tahu nak drawing. Tak boleh nak agak. Tak faham lah. Sebenarnya nampak je dia reject ni. Kita tanda lah.
Sini ada support berlaku kat sini, maksudnya dia nak turun, dia reject daripada nak turun. So situ ada satu resistance. Sebelum ni adalah support, now become resistance. So support become resistance is SBR. Okay, SBR. This one is memang rejection lah. Dia nak naik tak berjaya. This one dia nak naik tak berjaya. So sini memang kita boleh tanda sebagai target kita. Kalau dia lepas, next target this and this. Macam tu lah cara kita nak buat trading plan. Cut loss kita, okay, macam ni dah tahu dah cut loss dekat 175 lah. Sebab dia dah bagi satu bullish engulfing kan. Bullish engulfing dia punya syarat dia, cut loss dia dekat mana harga open. Kalau kita nak swing. Selalunya dia boleh swing. Sebab dia bagi satu bullish, dia turun, dia bagi bullish macam ni, dia boleh mampu. Walaupun dia didon turunkan naik ke apa, dia akan pergi cari kat sini. How long, I don't know. Kalau sanggup tunggu 2 minggu hingga 2 bulan, okay. Macam kadang benda lah macam ni, counter yang ada jerung, dia tak ada sampai lama sangat. Ingat jerung. Kadang jerung buat game sekejap je, sehari dia terus naik dah. Seminggu pun dah naik seakan dah. Okay. Cumanya dia tunggu masa yang untuk kita betul-betul naik. Dia bukan naik yang jenis baik sangat. Yang baik tu dia sikit-sikit naik 1 bit, 2 bit dulu. Turun 1 bit, naik 1 bit, 2 bit. Itu sopan lah naik macam tangga. Jerung selalu tak naik tangga. Dia duduk kegah kat situ macam tak ada tak ada nyawa counter ni. Macam nak kiok. Sekali, pak, sehari 2 dia naik. Macam hari ni. Tengoklah hari ni tiba-tiba dia naik. Itulah perangai jerung. Okay. Alah, tak kena internet lah. Perangai jerung. So bersabarlah tunggu bila lah dia nak naik. Okay, itu contoh lah Macam mana nak masuk jerung tahu kan? Ada volume apa semua benda lah tu lah. Volume lah mewakili jerung. Satu volume kat sini. Kita boleh tengok volume spike kat sini. Satu kita boleh tengok candle Morbozu ataupun bullish engulfing. Dia cerita. Satu lagi counter AHB. AHB ni counter yang murah-murah sebab bila VIX hijau, VIX tu tahu apa? Yang tu, index VIX tu, bila index VIX tu hijau, selalu counter goreng lah yang akan naik. Hari ni dia goreng Micron Warren dan dia goreng Cheetah. Semua orang tahulah pula aku punya email. Email je pun. Alright. Ini VIX dah merah. So, VIX sekarang tengah merah. Mungkin esok tak ada lah sangat nak goreng kot. Yang ni dah start hijau. Cuma Nasdaq kan teknologi masih merah lah. Tapi yang ni hijau. Tadi kan semua merah. Bila semua ni merah, dia ni hijau. Counter goreng naik. Esok kalau malam ni pagi esok lah kita tengok kan. Selalu TA akan update dekat Telegram game borok saham tu. Macam mana situasi semasa. So kita boleh expect lah siapa yang gorengan ke counternya stable yang akan naik. Kalau esok tu tengok jadi apa. Kalau semua menghijau ni maksudnya esok meriah. Tak ada lah counter goreng. Kalau kata VIX ni yang hijau, mungkin counter goreng macam AHB, Cheetah. Counter yang suka goreng lah. Yang ni kita expect dia boleh naik. Saya ingatkan dia goreng hari ni. Tapi tak goreng pula. Dia turun balik kat sini. Tapi dia ada support lah. Support trendline dia kat sini. Okay. So 18 sen. Kalau terbocor trendline dia ni, sampaikan salam. Okay. Maksudnya nak meninggal. Kalau dia berjaya je sustain atas ni ke 190. Sepatutnya atas 20 sen barulah sedap nak TP dekat 245. Masalahnya dia tak naik 20. Dia pergi tadi 20 sen. Lepas tu dia main-main kat situ. Ingatkan stable dia main 195 20 sen je. Tapi tutup dia 190 tu. Kacau ni dia naik ni elok dah. Naik. Suppose dia terus naik. Tapi dia turun balik kat sini. Esok. Kalau kata dia ada peluang untuk menggoreng. Teruslah naik pecah breakout ni dan terus pergi ke bulan. Tapi masalah VIX tak nampak hijau. Mungkin tak ada counter gorengan. Kalau counter gorengan HB murah counter murah-murah ni boleh naik lah. Cheetah dah naik. Mungkin HB lagi Mobilia kan. Mobilia. Counter yang goreng-goreng murah-murah ni.
Kata nak duit raya. Kaunter gorengan. Micron kaunter gorengan walaupun agak mahal. Tapi dia ambil tu. Mobilia. Mobilia ni pun boleh naik atas ni. Saya check dulu bila lagi. Mobilia macam saya ada masuk sekejap dan saya keluar. Macam slow je. Agaknya saya masuk ke area sini lah. Ni. Saya pun tak ingat lah. Saya masuk macam ni lah. Macam ada merbozo benda. Tengok dia turun juga. Gedek-gedek. Ataupun kena tunggu break up. Saya pun tak... Kena tunggu break up. Tunggu break up dia turun balik. Naik turun, naik turun. Dia macam ni kan. Naik. Hanya break up ni kan. Dia naik. Esok dia turun. Lepas tu turun sampai sini. Naik balik. Turun balik tutup. Turun hari ketiga. Hari keempat. Macam Pak Saibir. Hari kelima. Baru naik balik. Bolehlah TP kat sini. Kalau nak. Dapatlah 1 bit. 2 bit break up kat 195. TP 20 sen. Itu kalau dapat 20 sen. So counter yang agak leceh lah dia ni. Tapi tengoklah. Sebenarnya kalau tunggu. Dia naik elok je. Slowly but gradually dia naik. Tengok contoh ni. Ini 9 Mac. Maksudnya 9 Mac. Kita tak mungkin lah kita beli daripada bawah ni. Terus sangat tak apalah. Tapi kita teranggap lah kenaikan dia sebenarnya. Sampai sini. Kenapa tak ada? Lah tak ada internet lagi. Tak ada internet lah. Saya nak tunjuk dia sebenarnya buat hayalo ni. So counter ni sebenarnya slowly but gradually naik. Faham tak saya nak cerita dia? Ni dia buat yellow. Dia buat high. Kat sinilah high dia. Lepas tu dia buat high yellow balik. High balik. High yellow. Tapi tak turun daripada low sini. Okay fine. Asyik dia test balik dia punya high. Kebarangkali dia kena break up lah. Dia kena break up lah. Kalau tak jadi high yang baru kan. So kita expect dia boleh naik lah. Sebab dia kalau dia turun pun dia kena turun kat sini je. And then dia try have to push sampai sini untuk buat another high. So counter ni ada potensi jugalah Mobilia untuk naik. Kalau dia nak goreng. Tapi tak adakah sejarah dia sejarah counter goreng? Cheetah memang sejarah counter dia goreng. Micron pun kita tahu beberapa minggu lepas saya pun dapat banyaklah juga profit daripada Micron ni. Tapi bukan saya beli anak. Mak dia. Memang counter goreng lah. Senang je sehari naik. Saya ambil 2 hari je. Petang tu dia terus naik. Esok pagi naik lagi. Micron. Tapi yang contoh lagi apa yang kalau counter yang mahal macam Opcom pun counter ni juga. Yang kita tak tahu dia naik canak-canak. Dia boleh turun canak-canak. Lagi apa? Milas naik canak-canak. So counter yang naik canak-canak tu kita tahu history dia jenis style suka naik canak-canak turun banyak-banyak. Dia ni macam tak adalah naik canak-canak sangat kan. Dia naik sopan je ni. Turun pun tak adalah jahat sangat. Dia turun. Tapi dia ada signal lah untuk kita sedar dia sebab penurunan. Ni dah ada jahat. Mobilia jahat. This one is called jahat lah. Dia punya sejarah dia baru masuk Masuk tu 76. Sian siapa yang beli IPO tu. Ipo. Beli harga terus turun. Bila nak naik balik? Tahun bila dia beli? Baru 2021. Depa ada lagi ni kat atas ni. Orang-orang yang beli saham awal yang beli IPO tu. IPO tu. So depa dekat sini. Mungkinlah Jerung kalau baik hati dia akan try jugalah push balik naik ke sini. Tapi baru setahun Lalu 2-3 tahun baru dia naik Ini macam baik Jerung baik lah juga. Terus nak naik. Kalau Jerung didam-didam baru dia cari balik. Dia akan cari balik lah nanti. Ini pada siapa yang jenis yang boleh swing sampai bertahun-tahun 10 tahun tu. Rasa berani beli je dah kalau tak bocor kata. Tak bocor apa yang paling bawah sini. Sekarang paling bawah adalah 175. Okay, dia belilah harga mana-mana. Selagi tak bocor 175 dia biar je bertahun-tahun sampai cari balik harga atas ni.
Kalau secara logik dia cari sampai sini je lah naik slowly sampai sini balik. Mobilia itu kalau dia nak goreng. Tapi kalau tengok indeks yang stable, so counter-counter yang stable lah. Yang akan naik tadi last minute tu counter apa. Saya nak buka tak boleh, masalahnya ni internet tak ada. Okey, terpaksa stop lah. Minta maaf terpaksa stop sebab tak ada internet. Tapi saya rasa sini saya dah dapat cerita macam mana nak masuk dengan jerung. Tengok volume. Okey, tengok dia punya style counter yang tengah sideways dan tiba-tiba breakout. Lepas tu counter yang breakout dengan bullish engulfing. Kalau dari segi candle dia ataupun Morobozu. Kalau dekat sana kita tahu mesti dah tak ada kan mesti ada. Kita tahu kan buy rate kena 55%. Dalam 55% ke atas macam tu. Lepas tu dia punya kenaikan volume dia masuk macam ni. Canak-canak macam ni. Lepas tu selalunya kan dekat Besen ni Qsen ni lebih banyak lah. Maksudnya orang yang dah kat dalam dah banyak. Sekarang ni support yang tinggi. So tak tahulah macam mana cerita dia. Selalunya kalau yang counter yang canak-canak naik tu dia dah ready kat dalam ni. Mungkin dia tak queue lagi sell, so tak nampak. Tak pasti. Okay, nanti kita tunjuk contoh Sebab sekarang yang hanya nampak sini volume spike, sideways macam ni, lepas tu dia berjaya breakout yang high ni dan terus naik canak dengan volume Okay. Itu salah satu kita tengok jerung ni volume masuk banyak-banyak lot ni, kita tengok dekat sini lah. Dan kalau dekat sini ni tengok kat tekan yang ni. Nampaklah banyak-banyak jerung masuk ke apa tu. Alright. Okey, itu saja. Jangan lupa untuk klik butang subscribe. Siapa yang nak beli Indie GBS yang RM30 tu, yang untuk Ramadan punya, sebab kita nak sedekah esok last. Hari Khamis last untuk anak-anak yatim, banyaklah. Untuk pelajar. Ya Allah. Kamu pandai-pandai aku anak yatim. Bukan anak yatim pelajar college matrik. Dekat situ sebab memang dah buat every week dah since Ramadan. So kita proceed bagi kat mereka je lah, senang. Kita dah kenal. Masalah nak bagi, ada orang approach dekat saya, PM kat saya, dia daripada sekolah tahfiz sekolah tahfiz ni, sekolah ni. Tapi saya tak kenal masalahnya, kecuali saya dah pernah tengok. Dia sama-sama ada macam ustaz-ustaz yang kita dah memang kenal kat TV tu. Yang kita memang kenal lah. Ataupun yang kita pernah tahu, kita tahu dia dekat rumah kita ke, ada sekolah tahfiz tu, okay fine. Ataupun anak yatim yang memang kita tahu wujud, itu saya yakin nak bagi. Kalau macam orang approach tu, walaupun dia ada apa benda Allah ni, sebab ramai scammer sekarang, kita tak tahulah. Payah tak tambah kalau katalah saya tunjuk profit saya, wow, kata ini tak ada, saya nak untung banyak-banyak macam tu. Katalah sekali trade RM100,000, RM200,000, tu pergi show off macam geng-geng yang kita tahulah, sifu-sifu yang dekat market sekarang yang kelas mama tu kan tunjuk profit banyak-banyak. Satu dia nak convey yang betul memang dia trade dan win kan. So dia akan tunjuklah dia punya profit. Tak tahu daripada dia ke daripada dia punya anak murid yang dia coach kan, I don't know. Tapi itu salah satu bahaya juga. Kalau kita selalu tunjuk profit. Kalau tunjuk sikit-sikit setakat beratus-ratus tu mungkin tahu, okay, ini adalah orang ikan biasa. Tapi kalau kita tunjuk kita masuk sampai banyak RM50,000, RM100,000 tu banyak tau. Kita tunjuk macam tu, memang akan ramai orang approach kita. PM kita nak minta bantuan. So kita tak tahu siapa yang betul. Ada orang nak bagi kesempatan je. So entahlah. Saya rasa bagi saya, kita nak saham ni nak freedom nak freedom dari segi keuangan, masa kita apa semua ni. Kalau jadi serabut sampai hunting life kita ni, apa gunanya saham tu? Tak ada freedom lah. Memang kita passionate maksudnya minat dengan saham tu. Tapi jangan sampai membebankan hidup kita. Saya tak nak sampai orang semua kacau hidup saya pula. Okay, saya nak freedom. Sebab tu saya so far belum lagi buat video dengan muka. Nanti orang kenal. Okay, saya sangat takut naklah tu. Kecuali mungkin kita nampak ada potensi untuk perlu adanya tunjuk muka kita tu. Okay lah. Tak better. Sekarang orang tak kenal. Orang tu kenal suara je. So selamat dekat situ. Okay. Kalau setakat sikit-sikit tu tak apa. Sikit-sikit je, kita jangan show off sangat tu tak apa. Kalau kita show off terlebih-lebih duit banyak tu memang bahaya gila. Terutama untuk perempuan lah.
Laki mungkin strong sikit lah. Perempuan jangan buat main lah saya rasa. Okay, hati-hati sikit dekat Telegram tu ramai gila scammer. Yang laki jadi perempuan, perempuan jadi laki pun beramai gila. Saya tak tahu ramai gila. Saya nak kata kita tak kenal orang tu. Dah ada kes dah pun. So hati-hati. Satu yang tak ada nama tu lah. Yang masuk nama apa-apa benda tah. Orang ke apa. So jangan senang-senang orang yang PM kita tu. Kita layan je. Orang tu kata, saya ramai orang yang jadi klon saya. Syedah FX tu mana ada, saya tak ada forex ni. Kalau ada tu memang menipu lah. Nak bagi, yang kata nak bagi hadiah, apa kita kena bagi duit kan. Takkanlah kata saya nak bagi duit kepada sama follower saya sebab saya achieve apa-apa benda-benda lah. Saya nak bagi 1,000 duit raya. Untuk dapat 1,000 duit raya tu sila buy in RM100 ke RM500. Tak logik kat situ. Kenapa pula hang nak bagi aku kena bayar kan? Faham tak? Kita kena ada sedikit minda berfikir. Saya tahu kalau kena masa tu kena apa orang kata? Orang kata kena apa? Pukau. Kena pukau dia bagi duit tak tahulah. Tapi secara logiknya bila ada orang approach kita, kita kena buy in dekat dia tu. Janganlah mengarut lah tu. Okay? Ataupun saya tiba-tiba buat coaching ribu-riban. Saya garanti dengan saya dah buat buy call, confirm untung ni. Masuk sama saya garanti 100% apa benda dapat profit tu menipu besar lah. Tak kira ada orang ambil record yang part ni pula. Part ni profit. Tak ada maknanya. Okay. Kena buat jual-jual cakap macam rap. Tak ada maknanya kita dapat untung besar-besar gitu. Masuk RM10,000, untung RM10,000. Trade lah dengan saya menipu besar. Okay. Tak ada. Kena bijak mengenal pasti tu. Ramai gila kat Telegram tu mana ada titi. Siapa-siapa entah. Okay. Hati-hati di jalan raya, hati-hati dalam bersaham juga. Nak trade kena trade dengan ada ilmu lah sikit. Okay, kalau kita nak based on buy call sekalipun ataupun indie, just solid follow indie. Kena hati-hati sebab apa? Kena ada cut loss tu lah. Kena ready untuk keluar kalau tak ready. Kita tak nak trap dalam tu rugi. Alright, okay. Banyaknya bebel. Ni siapa yang nak beli tu indikator RM30. Pergi dekat Telegram Game Borak Saham. Lepas tu PM saya kat situ Syedah FZ. Tahulah saya kat sana nanti boleh cari. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.